Alhamdulillah, sama-sama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat menyambungi majlis ta'limi kita, iaitu kita duk buat giliran baca kitab. Setengah daripada mereka datang dengan medan akidah, setengah daripada guru-guru kita dan baba-baba kita datang dengan tafsir dan fiqh sebagainya. Maka giliran kita pada malam ni iaitu dalam medan akidah. Akidah kita sudah kita mengetahui bahawa akidah ahli sunnah wal jamaah di atas aliran dua imam yang mulia, iaitu Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Jadi alhamdulillah, kitab kita ni yang kita baca di sini iaitu Risalah Al-Misbahil Munir. Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Kita masih lagi duduk di dalam muka 4. Kita masih lagi duduk di dalam muka 4. Kita buka di muka 4. Muka 4 tu duduk di bawah tu iaitu bahasa ihsan, bahasa dan kejadian agama. Bila naik duduk di baris yang ke-11. Bila naik duduk di baris yang ke-11. Belah 12. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Dan kejadian agama atau terbentuknya agama itu di atas 3 perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan. Itu 3 perkara, 3 pokok yang kita selalu dengar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana malaikat mari berjumpa dengan Nabi tu buat soal ni. Soal tentang 3 pokok tersebut tu lah. Kita tak payahlah hundur kepada hadis tu, kita baca dalam kitab selalu deh. Dia kata di sini, dan kejadian agama atau terbentuknya agama itu di atas 3 perkara. Atas 3 pokok. 3 pokok yang penting ni sangat-sangatlah kita kena menututi. Kita kena menututi, kita kena ada dalam diri kita 3 pokok yang penting ni. Apa dia? Iaitu 3 pokok tu Islam dan iman dan ihsan. We ada Islam, we ada ihsan. Islam tu kita tahu secara sepitah lalunya. Islam tu iaitu secara zahir kita. Secara zahir kita, amalan ibadat kita, cara kehidupan kita nak kena dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala perbuatan ibadat, segala ibadat, hukum ahkam dan rukun syarak gapo semua tu kita kena menututi di dalam fiqh. Di dalam medan fiqh. Itu dia. Lepas tu dalam menututi kitab dan menututi ilmu ni, kita kena berguru. Kita kena berguru, jangan duk baca sendiri. Baca sendiri tu boleh setelah mana kita tu berguru dah. Nak baca tamah tak apa, sebab kita ada asas dah. Kita ada pokok dah. Kalaulah kita tak ada berguru langsung, sekadar kata boleh baca kitab, lepas tu kita baca kitab, baca, siap. Tak ada guru ni susah. Susah. Sebab guru ni seolah-olah CPA. Dunia di hari ni dia pakai CPA lah. Kapal kena pakai CPA. Kita nak jalan kereta kok mana-mana, nak pergi jauh, nak pergi negara luar, kena pakai CPS di hari ni. Kena pakai CPA. CPS duk atas langit, duk dalam laut, duk atas darat, kena pakai CPS. Sebab CPS ni dia bawa kita pergi kena. Kalau kita tak pakai tu susah. Sebab itulah. Kita pergi cara-cara kita pandai bawa kereta, kita pandai bawa kapal, pergi boleh, tapi kita kena. Kita kena pakai CPS. Sebab itulah kita ni. Dalam bab menututi ilmu ni kita kena berguru. Kita kena berguru. Kalau bahasa orang putih dia panggil study. Study ni mengaji secara berguru. Kalau tu mengaji
ngaji juga, tapi ngaji baca sendiri. Baca sendiri, reti sendiri. Tu susah sikit. Kalau kena, kalau betul tak apa. Tu. Tu dia. Nah, maka di sini dia katakan di sini mengaku zahir dan mengaku zahir oleh seseorang segala perkara yang dibawa datang akan dia akan perkara itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Islam ni apa Islam? Bermula Islam itu ikut zahir. Islam ni kita tengok hak zahir. Sembahyang ibadah hak zahir. Puasa hak kita duk buat apa zahir. Segala ibadat haji dan lain-lain daripada ni semua tu orang panggil perbuatan zahir. Tu orang panggil perbuatan zahir. Walaupun kita kata ada sakut dengan dalam, sakut dengan batin dia, macam hati kita pun sakut di situ. Tetapi orang ni pergi secara pokok. Islam ni dia tengok zahir. Tilik kepada zahir. Walaupun kita kata pahnok semaya kerana kita terhenti di niat kita. Sebab dalam ayat kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tu semaya ni tu kena ada mukhlisin, kena ada ikhlas. Lepas tu tak ke dalam hati. Ya dalam hati, tapi secara zahir orang fiqh ni tilik ke zahir. Tilik ke zahir. Dalam bab bahasa dia ni ya orang panggil fokus pergi kepada zahir. Tapi dalam bab hubungi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tak lepaslah orang panggil tilik ke hak sebenarnya batin tu lah. Hak ni secara zahir, secara umum ni kita tengok di zahir tu. Sebab mudah kita nak menghukum ke orang. Tengok dia mana semaya, jangan duk kata dia kafir, jangan duk kata dia hak ni tu bukan Islam. Sebab zahir balas ni kita kena turut keadaan zahir dia tu. Masalah dia pura-pura ataupun dia main-main, masalah dia saat itu tak sebenar, hak tu dia dengan Tuhan. Tu dia. Maka di sini maka di sini dia kata dia katanya dan mengaku zahir mengikut zahir dan mengaku zahir Islam tu oleh seseorang akan segala perkara yang dibawa datang akan dia akan perkara tu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perkara tu? Mari bayan di sini daripada pekerjaan agama. Segala pekerjaan agama nak bawa datang kepada kita, kita ambil lah. Kita bawa lah. Kita ikut lah. Kita buat lah. Segala taat. Sebab dalam ayat kata wa ma atakumur rasul man akum anhu fantahu. Apa hak Nabi suruh? Segala ibadat, segala hukum segala apa sahaja Subhanahu wa ta'ala. Di sini bayan pekerjaan agama yang diketahui akan dia akan agama dengan darurah. Dengan darurah, yakni dengan ketiadaan fikir dan tilik. Kita tak ada kena duk tilik gapo dah hak Tuhan suruh, hak Tuhan paksa kepada kita, kita ikut ya. Kita junjung perintah ya. Gapo dia suruh kita buat. Gapo dia larang kita tinggal. Tak payah kita tanyalah. Tu dia. Tak ada kena duk fikir gapo. Kita nak mari fikir kata buat apa dia suruh semaya Zuhur 4 rakaat. Buat apa dia suruh semaya Asar 4 rakaat. Buat apa boleh Maghrib 3. Tak payah kita fikir. Junjung perintah. Buat sudah. Itu dia. Jadi yakni ketiadaan fikir tilik, ketiadaan fikir. Bahkan semua orang tahu belaka kata perkara itu daripada pekerjaan agama. Tahu belaka kata benda ni benda agama, tak ada kena duk mikir gapo. Semaya perkara agama hak disuruh kepada kita. Dan lagi pula puasa pun kerja agama. Zakat pun pekerjaan agama. Orang tahu belaka, tak payah kita duduk fikir, mari duk kira-kira nak buat tu. Dah.
Tu orang panggil nah secara darurah. Tu dia. Sehingga kanak-kanak pun tahu, dia kata. Kecek ni istilah ni bunyi Melayu tempat kita sikit dia. Walaupun kita pun baca duk turut kita ni. Tu dia. Seperti sembahyang. Seperti sembah. Nah, sembahyang ni asal dia sembah yang menjadikan kita. Sembah yang menjadikan kita. Sembah tu lah. Yang menjadikan kita siapa? Allah. Lepas tu nak sebut menjadikan kita tu jadi panjang berdoa. Pakai reke selalu. Sembah yang. Tu. Yang menjadikan kita. Siapa yang menjadikan kita? Allah. Lepas tu jadi panjang. Pakai sembah yang. Itu dia. Dan puasa. Tu pun tak payah fikir tilik buat apa. Suruh kita puasa. Tak payah fikir tilik. Tapi dia mau kira lagi. Pada lurah dia mau duk kira masalahnya Tuhan nak kita ada perasaan boleh tahu kata orang susah, orang miskin saat itu bagaimana kau tak makan. Dia tu tak makan sampai gelak, tak makan 2-3 hari, keadaan dia, kedudukan dia macam mana, nak kita boleh reti, nak kita boleh tahu. Hak tu dia panggil kita fikir cara kita. Pada hakikatnya tunai sudah. Segala taat yang disuruh kita tunai sudah. Dan rukun itu 5 perkara. Dan rukun itu 5 perkara. Yakni terbentuklah segala pekerjaan agama itu di atas 5 rukun. Agama ini bentukkan kita saat itu nak kita ni ikut segala taat apa sahaja yang Allah perintahkan kita supaya kita ni taat kepada dia. Pokok-pokoknya 5 semua. Iaitu 5 rukun. Pekerjaan agama ni di atas 5 rukun. Yang dinamakan dia kan 5 rukun tu rukun Islam. Nak panggil 5 rukun pun boleh, panggil rukun Islam pun boleh. Yang kita dah hafal masa kita duk menuntut ilmu di tadika dulu, apa tu? Rukun Islam ada 5 perkara. Nak balik tu ya kenapa? Kenapa hak tu dulu? Rukun Islam, rukun iman, sebut belaka. Dan maknanya rukun itu ialah perkara yang jadi sesuatu dengan dia. Tu dia. Yang kata rukun ni orang panggil segala sesuatu jadi. Maknanya kalau ibadat, nak pakai ibadat, nak jadi ibadat tu kena dengan rukun. Kalau tak cukup rukun, jadi ibadat. Tak jadi ibadat, kena cukup rukun dia. Baru jadi. Tu baru jadi benar. Tu. Ni nak rakyat kata pokok, orang panggil pokok besar. Kalau kita tak reti, jadi susahlah kita. Susah dalam kita nak menuntut susah dalam kita nak melaksanakan ibadat. Contoh kita supaya kita ni tak ada pahal lagi masalah ibadat. Dalam kita ni nak guna air. Dalam bak kita nak ambil air semaya. Ambil air semaya ni setengah tak kenal lagi. Kata air, air ahli Islam kita ni kita mari mengaji bab taharah ni, ia mari mengaji air sebab nak ambil wuduk dah, sebab daripada segala najis yang ada di tubuh kita, najis kita nak sujud ibadat kepada Allah tu, ia kena suci. Maka tubuh kita yang kita najis ni kena hilangkan dengan air tu kita kita kena. Tapi dalam huraian dalam ngaji kita betul lah, kena reti betul lah juga. Sebab itulah guru ni penting. Guru pekoh datang, kita kena rajin sabar. Apa sebab kita
lah kita dalam bab kita nak melaksanakan ibadat kepada Allah. Nah, contohnya bagi air terbahagi kepada berapa? Terbahagi kepada 4. Yang pertama air mutlak. Air mutawayyin. Yang ketiga air mustamal. Nah, yang keempat tanafis. Hang bersatu. Kita nak kita. Tu dia. Tu ayat dah. Akidah. Dia pergi keluar orang dia. Pekoh. Setuk mana tak tahu. Jadi kasar sikit pun. Kena jalan mula ni. Tak boleh. Gimana? Gimana? Ya. Maka di sini orang panggil, orang panggil kita kena turuk lorong dia. Lepas tu kena penting sangat-sangat. Penting sangat-sangat. Itu dia. Maka di sini, yang mana kita duk bagi huraian ni kata rukun Islam tu terbahagi kepada 5. Terbahagi kepada 5. Kita baca turuk surat kita, turuk kitab kita. Dan ia pula maknanya rukun tu pula juzuk suatu. Juzuk bagi suatu atau suku sesuatu itu. Yakni rukun itu asas atau tunjang bagi sesuatu. Rukun ni asas ataupun tunjang bagi sesuatu. Jadi ibadat kita tidak sah. Tidak sah. Islam atau tunjang Islam itu 5 perkara. Ini iman. Rukun Islam ni ada 5 perkara. Islam 5 perkara. Bukan iman. Pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Mana mengucap 2 kalimah syahadah? Yang kita selalu mengucap itulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama tu rukun yang pertama. Arti 2 kalimah aku mengucap, aku menyaksi dan aku mengaku dengan lidahku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang Allah. Itu dia. Dan aku menyaksi dan aku Allah. Kita mengaku bahawa Nabi Muhammad tu Rasulullah atau utusan Allah. Apa dia? Dan rukun yang pertama inilah sebagai dan tunjang utama bagi seseorang Islam. Bagi orang Islam ni utama sekali rukun ni, hak yang pertama ni. Hak ni hak besar sekali. Gapo tu? Mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kita selalu mengucapnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu dia. Sehingga tidak dihukumkan seseorang itu dengan Islam kecuali ianya menyebut dengan lidahnya akan 2 kalimah itu. Nak rakyat kata orang orang panggil nak hukumkan Islam tu tak boleh nak hukum lagi, mereka kena mengucap 2 kalimah syahadat. Mereka kena mengucap 2 kalimah syahadat. Hak tu orang nak kata kita ni apabila balik kena mengucap dulu asyhadu an la ilaha illallah. Tak mengucap tak ada gapo kita, sebab kita beranut di atas fitrah Islam. Cak tak jadi Islam. Itu rukun pertama. Sebab ia kata di sini kecuali ianya
hanya akan dua kelima itu sebut disuruh akan daku, diperintah akan daku bahawa aku membunuhkan segala manusia. Sehingga mana tak boleh bunuh? Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mengucap mereka itu bahawa tidak ada Tuhan yang lain yang disembah dengan sebenar kecuali Allah. Sehingga ia mengucap. Maknanya orang panggil, Nabi kata mu boleh bunuh. Boleh bunuh maknanya orang lain daripada orang Islam boleh bunuh selagi mana dia itu tak mengucap. Itu dia. Ni orang panggil. Dalam keadaan dok dakwah agama saat itu, masa tu Nabi perintah suruh bunuh. Tuhan perintah suruh bunuh. Sehingga mana? Sehingga mereka itu mengucap dua kelima syahadah. Itu dia. Sehingga menyaksi dan mengaku di lidah mereka itu bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah hingga akhirnya. Itu dia. Dalam satu hadis yang kita nak menyaksi bahawa hadis ning tunjuk bahawasa tiga pokok hak tersebut hak kita sebut dulu tu Islam, iman, ihsan. Maka Islam ni semata-mata tengok zahir, semata-mata tilik kepada zahir. Jadi zahir kalau dia mengucap walaupun ia pura-pura, walaupun ia main-main pun tak boleh bunuh dah. Tak boleh bunuh dah. Itu dia. Dan rukun yang kedua, rukun yang kedua daripada 5 rukun Islam yang kita baca tu, sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu hak kita dok buat hari-hari itulah Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Tu 5 waktu. Hak kita dok semaya, hak kita dok buat tiap-tiap hari tu, hak tu orang panggil rukun Islam yang kedua. Kita ni iaitu 5 waktu. Kita 5 waktu. Dalam mazhab Syafi'i kita 5 waktu. Kalau kita pergi kepada mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Hanafi, dia ni waktu dia. Itu dia ni waktu. Apa tu boleh jadi ni waktu? Sebab dia saat itu semaya fardu ada 5 waktu, semaya wajib 1. Semaya fardu 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Semaya wajib 1 waktu, iaitu semaya witir. Semaya witir ni waktu dia ambil daripada Isyak sehingga sampai Fajar. Sehingga sampai Subuh. Tu semaya witir. Jadi hak dia ni, hak kita 5. Sebab tu kalau kita taklid mazhab Hanafi, kita kena semaya ni waktu. Setengah-setengah mereka ada taklid dalam satu-satu ibadat tu, orang panggil dia 5 semaya wajib jadi dalam mazhab dia wajib dengan fardu tu lain-lain. Lain-lain. Jadi berat hak fardu lagi pada wajib hak dia. Kita dak bila sebut kata fardu ialah wajib, bila sebut wajib ialah fardu. Dua-dua tu orang panggil muradif. Apa muradif? Lafaz lain-lain tapi maksud tulah. Supaya kita dah panggil parai ialah bajak ialah parai, hak tulah kita. Semaya fardu dengan semaya wajib, hak tulah kita. Ya dak, fardu lain, wajib lain. Itu dia. Maka di sini sembahyang 5 waktu, rukun yang kedua. Manakala rukun yang 3 memberi zakat. Jadi zakat ni kita kena tahu juga, bapak-bapak kita semua ni, ibu-ibu kita ada dengar tu. Zakat ni kita kena tahu juga. Semaya tak apa, kita boleh tengok orang semaya. Tengok orang semaya kawan kita, orang duduk tepi rumah kita, orang duduk depan rumah kita, kita boleh tengok kata demo ni semaya ke tak semaya, tubik masjid ke tak tubik masjid, kita duk boleh tengok. Adapun zakat ni kita tak boleh tengok. Tak boleh tengok mana. Sebab duit duk dalam poket demo, duit duk dalam tarakan demo, kita tak boleh tahu. Kata demo duk tunai ke tak tunai. Sebab zakat ni apabila siapa hul dan siapa nisab, wajib keluar zakat. Siapa hul ni maknanya cukup likungi setahun. Duit kita duk taruh tu
Sama ada kita taruh di bank ke ataupun kita taruh di rumah kita ke, duit ni umur dia cukup setahun. Perak. Cukup setahun. Dan lagi pula siapa dah nisab dia? Nisab dia tu berapa nisab dia? Nah, nisab dia ni orang panggil nisab dia ni 20 mithqal. 20 mithqal. 20 mithqal ni sama dengan 85 gram. Nah, 85 gram mah. 85 gram mah ni kita tak boleh nak tahu mana sebab kita orang kampung, kita orang tak, orang bukan duk jual mah ni kita tak erti 85 gram mah tak. Kita nak erti ya tak payah. Kita ada tali tekak sorak hak skop tu, hak tu 15.2, 15.2. Maka 15.2 tu kita ambil 85 marihan hak tu. Iaitu bet 5.59. Kalau 5.59 harga mas sekarang nya mana? Nah, harga mas sekarang nya mana? Harga mas sekarang 29. Kat berapa harga mas sekarang? Tak payah dia mau cek, tak payah. Dia mau buka di Google ni boleh dah. Nah, buka di Google ni boleh dah. Raka tong kam wan ni tu baik dah. Lepas tu gikun harga dia tu sekuknya ana kan, dia tu baiklah dah 29 ke 28 ke 30 ke 30 ribu kita gikun dengan 5.59. Pas tu baiklah dah 100 lebih. Nah 100 ribu lebih, 190 ke 170 ke. Lepas tu hak tu orang panggil nisab dah tu. Pas kalau duit pitih kita ada 200 ribu dalam bank, umur cukup dah setahun, wajib kita keluar zakat. Perak, wajib kita keluar zakat. Keluar zakatnya mana tu? Robong usyur. Kira lagi. Nah, tu jumlah duit semua. Mari apa? Mari kun dengan jumlah duit semua hak ni tu, mari dengan 40. Tu dia. Nah, tu baik banyak anak-anak. Hak tu baik tu zakat selalu dah. Jadi kalau kita duit kita duk taruh di bank 300 ribu, lepas tu kita tak ada keluar zakat, lama dah duk di bank, ada karu-karu duit tu. Duit siapa ni? Duit hak mak kita, hak tok kita, dia suruh taruh tanakan, lepas kita juga duk cara. Lepas kita tak ada keluar zakat dak, bukan hak kita, itulah bukan hak kita tahu, kita kena royak. Tok kita dia tak tahu gapo ya, kiring taruh. Kita kena royak sebab wajib keluar zakat. Ramai orang tak ada keluar zakat. Tahu mana kata ramai tak ada keluar zakat? Tak ada napa Allah. Dia kata tak ada kena dati mulut. Duk royak kembung tak apalah. Nak royak kata berapa orang kita tengok ada keluar zakat. Semaya kita boleh tengok semua. Berapa tu? Semaya kita boleh tengok semua setiap waktu zakat dia. Sungguh pun bukan tiap-tiap waktu pun nak royak kata dengan orang berjuta tu. Tak ada nampak oleh kampung duk hala tu ada apa. Nampak setahun sekali tu je. Tu sebab tu nak royak kata pokok besar tu. Rukun Islam. Tu dia. Kita pergi sikit lagi. Tu rukun yang kedua dah. Rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, memberi zakat. Dan keempatnya, maknanya rukun yang keempat, rukun bagi Islam ni, yang keempat tu puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Jadi buku puasa ni satu masalah juga. Kita orang laki-laki ni, tak ada payah sangat bagi orang wanita, bagi orang perempuan. Khususnya isteri-isteri kita ni. Sebab orang perempuan ni apabila masuk bulan Ramadan dia boleh puasa tak penuh. Sebab dia ada uzur. Dia ada uzur. Dia kata puasa boleh seminggu, datang uzur. Dia kata puasa boleh 2 minggu, datang uzur. Kadang-kadang dah 2 hari, 3 hari je uzur. Maka uzur setengah daripada mereka sehari semalam. Setengah daripada mereka 7 hari. Setengah daripada mereka 15 hari. Itu dia. Katakanlah kita kata hak 7 hari. Tak ada puasa 7 hari. Sebab uzur. Tak ada apalah. Bawa kata lepas puasa. Puasa ni tu tak ada puasa ni.
Orang puasa tak apalah, hak puasa tu hak tak ada puasa. Dak puasa ni. Lepas tu nak pergi puasa senang Khamis pun dak juga. Lepas tu duk gitu, tak ada puasa. Duk dengan galik, kadang-kadang galik dengan anak, kadang-kadang duk galik dengan kerja tu, kerja ni sibuk tu, sibuk ni, tak ada qada. Mari tepuh dengan puasa tahun baru pula. Berpuasa tahun baru pula. Uzur pula. Dia puasa 3 hari, uzur. Uzur ni, habis kita puasa dah habis tu, lepas puasa tak ada qada pula dah. Hak tahun dulu 7 hari dah, hak tahun ni 7 hari. Sehingga siapa masuk bulan puasa yang lain pula. Duk hipung, bila nak qada. Tu hak ulama duk mengganda tu. Ijtihad daripada ulama duk menggandakan kifarat tu. Bayar kifarat kena kena ganda tu. Lepas pada setahun kena ganda sehari cupok. 2 hari 2 cupok, 3 hari 3 cupok, gapo tu puasa duk 40 tu ya. Tapi kita duk buat dak. Tu kena tolong-tolonglah royak. Sebab apa? Sebab akhirat esok tu tak hapus. Tak hapus dosa kita tu, hak kita tak ada tunai ibadat puasa. Sebab orang panggil rukun Islam ni rukun. Gapo rukun? Pokok agama. Sebab ya royak dah kalau tak ada rukun tak jadi agama. Pas kita nak panggil gapo? Nak panggil kufur tak leh. Faham? Islam ya tak sepenuh. Puasa ya tu tak sepenuh. Kalau sah semaya pun, semaya setengah-setengah mereka tu qada, setengah-setengah mereka tak qada. Kau masa duk muda-muda dulu, duk werung dulu, masa wajib tu siapa dah tapi tak ada semaya. Semaya fardu saat itu, semaya Jumaat, semaya hak orang panggil hak pokok-pokok je. Bo kata gejala ko ataupun kita hak itu tinggal ko tak ada qada. Bo tak ada qada duk taruh situ. Tak ada semaya sekali 2 kali, semua ibadat tu orang panggil semua tu kita kena ganti, kena qada. Barulah kita sepenuh dalam Islam kita, rukun kita tu. Tu orang panggil pokok belaka tu. Dan kelimanya, maknanya rukun yang kelima bagi rukun Islam yang kita sebut tu, menunaikan haji ke Baitillahil Haram, menunaikan ibadat haji. Jadi haji ni kita berasa kata hingga sikit sebab haji ni bagi orang kuasa. Hak lain tak ada sebut ni, hak lain. Hak lain tak ada sebut. Taruh mana hak lain tu. Kita kata orang ni ada keuzuran dia, orang ni ada dia saat itu sakit berat nak puasa tak boleh. Hak tu bayar pi dia. Dia kena bayar pi dia, bukan tak puasa saja dia kena bayar pi dia. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dia kena bayar pi dia. Dia tak puasa dia kena bayar pi dia. Sehari cupok. Pas kalau tinggal saja itu tak leh. Pas semaya Nabi wayak dah mu tak kuasa nak semaya dalam berdiri. Mu kena semaya dalam keadaan duduk. Tak kuasa dalam duduk. Menyengai dan sebagainya. Sehingga isyarat akhir nak wayak kata takwi. Takwi putus betul-betul gitu takwi. Tu dia. Ni nak wayak kata ramai orang kita ni mudah-mudah dengan rukun-rukun Islam. Dengan 5 rukun yang kita sebut ni, kecualinya ibadat haji. Pas ibadat haji kalau kita pergi kepada satu lagi umrah. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita ni umrah dia hukum wajib. Lain daripada mazhab mazhab lain daripada mazhab Maliki dengan Hanafi. Jadi dia hukum sunat muakkadah. Jadi kita ni wajib. Bila kata wajib, maknanya kita tak kuasa nak pergi ke haji, pergi umrah. Pergi umrah tok seh kita pun ada dah di tempat kita sini. Terseni kita. Nak royak kata hak ning sakut dengan orang kuasa tak kuasa. Kalau tak kuasa tak wajib mula lagi dah. Itu dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih, bunyal islamu ala khamsin
syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Duduk situ. Hak kita duk baca semua 5 pokok duduk sini. Artinya dibinakan pekerjaan Islam itu di atas 5 perkara. Menyaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah, pesuruh Allah, utusan Allah, dan mendirikan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu, dan mengeluarkan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji di Baitillahil Haram bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Maknanya kita kuasa mengerjakan ibadat haji. Kok jalan yang kita saat itu kena waktu baik duit perbelanja kita saat itu untuk beli tiket, dan di sana saat itu kena sewa rumah untuk nak makan, dan belanja untuk isteri kita, bawah nafkah pada kita saat itu. Cukup molek, wajib ke atas kita. Itu dia, wajib ke atas kita. Maka nyata daripadanya bahwasanya orang-orang yang tidak mengerjakan 5 perkara tersebut itu, mereka itu tidak ada asas. Tengok tu, tak ada asas dan tunjang pada agama Islam, seperti binaan-binaan yang tidak ada asas. Mana binaan tak ada asas? Rumah tak ada dinding, rumah tak ada perabung misalnya. Siap. Nak duduk boleh tak ni? Sebab semaya tu ia banding dengan tiye. Semaya ni ia banding dengan tiye. Semaya ni imaduddin, tiang agama. Semaya tu banding dengan tiye. Pas dinding, pas perabung. Hak mana zakat, hak mana puasa, hak mana haji. Haji kita kata sekadar pitu-pitu itu ya dah. Tak ada pitu boleh duduk dalam rumah, dinding ada, perabung ada. Itu dia. Tapi tiye ni pokok besar ni, dinding pokok besar juga, perabung pokok besar juga. Ada tu. Pas pitu pun penting juga. Tak ada pitu siap. Malam-malam, tengah-tengah malam nak tidur. Itu dia. Lepas tu di sini, seperti binaan-binaan yang tidak ada asas dan tunjang, maka adalah binaan itu menjadi runtuh. Kalau semaya tak ada, kita mari sekadar kata nak sandar-sandar gitu, ataupun perabung nak tupai-tupai gitu, gagah duk dah tu. Tu dia kata, maka adalah binaan itu menjadi runtuh, bimbang kepada runtuh. Pak kita amalan kita hadap lekat utai banyak lagi. Hadap lekat utai banyak lagi. Takut utuh ya. Takut utuh. Demikianlah menjadi runtuh agama. Begitulah agama pun utuh betul. Puasa berapa banyak lagi tak ada qada. Semaya masa muda-muda gitu tak ada. Tak ada ganti lagi. Tak ada bayar lagi. Itu dia. Apabila tidak ada asas dan tidak ada 5 tunjang yang tersebut, atau mengingkari dengan lidahnya, tak apa, tak usah semaya. Semaya tak semaya supa je. Siap. Sebab kita tak ada semaya, dia mudah-mudahnya. Kita ingkar mudah-mudah je dengan lidah kita. Entah suruh kaca qada, qada pun tak ada boleh apa kali. Tu siap. Pergi kata balas tu, apa nak kata? Dan jikalau dengan selera sekalipun, dengan selera, dengan maknanya dengan segelai, kita nak kelola main itu, ada gapo ni, tak maya tak ada apa kali, tak puasa tak ada gapo kali. Siap. Wala'iyadza billahi min zalik. Orang panggil jeluh, akan jeluh. Sebab kita main-main dengan agama. Tu. Hak ni orang panggil pokok.
Nah, hak ni orang panggil Islam ni semata-mata tengok zahir. Islam semata-mata tengok zahir. Nah, ibadat kita, semaya kita, puasa kita, segala gerak-geri kita tu zahir. Pas banyak perkara lagi ni kita kecek tentang ibadat. Kalau kita kecek muamalat, tu masalah hubungi pula. Nah, kecek masalah munakahat, masalah nikah kahwin. Tu panjang. Pada hari ni kita tengok bab nikah kahwin pun belik lebih. Nah, tengok pengarimo soal, tanya kata, anak syubhat ni siapa jadi wali? Anak syubhat siapa jadi wali? Payah juga deh. Anak syubhat ni siapa jadi wali? Pak kita ni kalau sebut kata anak kita jadi wali. Kalau kata anak zina tidak ada wali. Sebab anak ia terbagi kepada 3. Anak sulbiyah, anak syubhat dan anak zina. Gapo anak sulbiyah? Anak sulbiyah ni maknanya anak yang sah nikah. Nah, sah pada akad nikah dalam agama kita, maka ia panggil sulbiyah. Nah, sulbiyah sebab air mandi hak nak jadi dia tu tubik kok tulis sulbi. Nah, tubik kok tulis sulbi. Pada mau kata anak zina tak tubik tulis sulbi ke? Tubik kok tulis sulbi apa tulis juga. Tapi cara nak gelar dia hak itu bila sebut kata anak sulbiyah, dia boleh makan pesaka. Baik, dia boleh makan pesaka sebab bila tubik kok tulis sulbi hak sah dengan agama ni, maka dia saat itu isbat pada nasab dan isbat pada pesaka. Baik. Kita duk dengar semua dalam ayat dia kata yakhruju min baini sulbi wat taraib. Air mandi ni dia tubik kok tulis sulbi ni. Nah, tubik kok tulis sulbi sebab tu dia berasa per ditulis sulbi ketika tubik dah. Lepas tu pergi masuk dalam rahim. Pas orang perempuan lalu kok taraib. Taraib ni di antara 2 buah dada orang perempuan. Di antara tu baina sulbi wa taraib. Jadi anak sulbi anak hak sah pada akad nikah. Pahak lain tak tubik kok tu ke? Tubik kok tu patulah juga, tapi gelar dia tak ui. Tak boleh panggil anak sulbi. Dia panggil anak zina. Misal kita kata demo ni tidur 2 ni lekat perut. Lepas tu tak ada akad nikah gapo. Tubik anak mari, tak ada akad nikah gapo. Jadi anak tu orang panggil anak zina. Bila anak zina syarat tak beri nasab dan syarat tak beri pesaka. Tidak isbat pada nasab dan tidak isbat pada pesaka. Boleh tak nak bang kepada bekas ayah dia tu, bekas pak dia. Nah, misalnya ni abah dia, nikah dengan dia, nikah dengan mi dia lah ni. Boleh tak nak nasab pada dia? Tak boleh. Sebab dia lekat perut dia ni masa dia zina dulu. Pas pesaka pun tak boleh. Pas kalau nak bui juga, kena bui masa dia hidup gini, bui harta. Pesaka tak boleh. Kalau dia nak bui tak ada gapo, tapi nak royak kata pesaka, dia turut cara peraturan pesaka. Anak zina tak boleh. Apa kita nak tahunya? Anak syubhat. Balah anak syubhat. Anak syubhat dah. Anak syubhat kita contoh deh, contoh gini. Sebab dia payah juga nak tasawur deh. Misal kita kata orang tua kita duk jalan kereta. Minta maaf deh. Dia mau jalan kereta tu bukan supaya belaka ni, cuma kita nak ambil masalah jadi mudah. Duk jalan kereta golok hak jai. Nah, golok hak jai misal, golok hak jai. Nah, ataupun petani hak jai. Lepas tu bila dia pergi ke hak jai, petani ni tak klik dah lah. Dia kata esok kena waktu baik orang pula nak mari nak balik klik ni. Lepas tu orang jalan kereta dia duk tengok retina hari-hari dah kan. Ada kemudahan. Bila ada kemudahan dia boleh berumah di hak jai sore. Nah, di hak jai sore. Bila dia boleh berumah di hak jai sore, dia beritahu dak kepada isteri dia.
Ada orang tahu dia, ada orang tak tahu, senyap-senyap. Awak senyap-senyap. Awak senyap-senyap boleh anak 2-3 orang duk hajai. Lepas tu isteri ada kemudahan, jadi tak ada duk tuntut mana. Tak ada tuntut mana kita kata. Jadi ada sana, lepas tu kita ada sini. Bila ada sini hak ni tu, anak sama anak tak kenal. Isteri sama isteri tak tahu. Satu hari kita meninggal dunia. Katakanlah kita meninggal dunia. Bila meninggal dunia saat itu anak bila habis mengaji, habis mengaji saat itu pergi mengaji kot Bakok, pergi mengaji kot tempat-tempat jauh-jauh, kot Malaysia, kot mana tu. Lepas tu kena sama dia. Duk main game mari hubung mari main fan kita kata dia. Kena. Bila kena ayah tak ada dah. Lepas tu kita pun ada kemudahan dah. Lepas pada mengaji, lepas pada kita hak ni tu dapat berjaya dah, boleh kerja. Boleh kerja kalau duk kat Bakok pun boleh kerja. Demo ni jadi kru demo tu kerja barisan. Boleh kerja, kita pakai nikah kat Bakok ni selalu pakai telefon kelik wi keluarga tahu kata nak nikah sini. Tu manakala dia nak nikah tu orang panggil dia tu ghaib wali dak ke. Bila ghaib wali boleh nikah dengan hakim. Tak gitu ke? Boleh nikah dengan hakim. Katakanlah nak nikah di Bakok, nak nikah sana, nikah. Bukan tak ada kes ni, ada. Bawa kata nikah ada 2 tu boleh 2-3 orang anak. Kelik mari ke Jawi kita kata, kelik hari raya ke ataupun kelik hari beripung keluarga dia. Demo pun nak kenal lah moga adik-beradik ni. Hei, rumah duk mana hak sungguh? Tanya. Saya ni duk hajai tu. Orang tua ada lagi lah ni. Orang tua tak ada dah, orang tua yatim tak ada dah. Duk kerja ke apa? Duk jalan kereta. Kereta apa? Kereta hajai. Itu ni pun duk kerja hajai juga. Tanya orang tua kita lagi. Tanya mari. Nama supa ni. Bakal apa supa? Kau nak nikah dulu tak ada halusi mana. Sekadar kata gitu-gitu ya. Lepas tu mana nak tengok gambar tengok. Berkata tengok gambar apa? Orang tua kita dah ni. Budak ni pun orang tua dia juga ni. Siap kali ni. Nikah kena adik kakak. Perak. Bila nikah kena adik kakak, wajib dia saat itu becek. Tercerai dengan otomatik. Walaupun dia tak cerai sekalipun, ia tercerai dah. Dengan otomatik. Sebab apa? Adik dia ni. Perak. Ni adik dia ni. Maka anak ni orang panggil anak apa ni? Syubhat dah lah. Nikah dulu je jadi fasid. Ngapa fasid? Tak pakai nikah dia. Tercerai. Nak nikah mula apa tak boleh adik akak ni. Apa anak dah ni? Anak dah 3 orang dah ni. Anak ni. Nak kata anak zina, dia tak ada zina kalau dia akad nikah. Molek kena sah dengan agama. Baik tu. Pas nak panggil anak ni, budak ni. Hak ni orang panggil anak syubhat. Anak syubhat 2 orang ni nak duk kali tak boleh dah. Nak jadi suami isteri tak boleh dah sebab adik kakak. Kalau kira adik kakak tepuh tak jatuh atas semaya. Orang panggil adik kakak pak tulah muk lain-lain. Baik tu. Pas dia ni kalau kita kira orang tua je mati dulu, sama-sama boleh makan pesaka 2 ni. Baik tak? Sama-sama boleh makan pesaka. Lepas tu balah mana budak ni? Sebab ayah dengan ibu ni kena becek dah ni. Tak boleh duduk sekali. Jadi syarat ni kalau kita kira adik kakak apa tak boleh duduk sekali sebab bimbang. Orang biasa duduk tidur sekali, biasa duduk gurau sekali dah kan. Tu. Jadi di sini dia tercerai. Nak nikah, nak duduk sekali tak boleh dah. Tak boleh dah. Harai dah. Orang panggil harai. Dia nak akad apa nak duduk secara zaujiyah tu tak boleh dah. Haram dah. Lepas tu kalau kira tepuh jatuh dah semaya. Dah. Tetapi nak buka aurat boleh tak? Sebenarnya aurat dia tak ada gapo, adik kakak dak. Tak ada gapo. Tetapi di sini dia suruh tutup juga aurat. Sebab apa? Takut kan mari angin dulu. Duk tengok aurat tu takut mari angin dulu. Lalu itulah ditutup. Perak. Pas anak dia panggil anak syubhat. Pas anak syubhat ni lah mana ni?
Anak syubhat ni isbat pada nasab dan isbat pada pesaka. Nasab boleh nasab kepada ayah dia ni, bekas ayah dia ni, dan pesaka pun boleh pakai apa tulah juga. Faham? Tu orang panggil anak syubhat. Nah, anak syubhat. Lepas tu pada mereka kata pas wati syubhat lah, anak wati syubhat. Wati syubhat pula dah. Malah anak wati syubhat. Wati syubhat kita contoh. Gini. Misal kita pergi nak menikah dengan seorang perempuan, ada mak dia saat ni tu bujang. Nah, mak dia bujang. Kalau tak bujang pun tak ada apa, tapi kita mak hak bujang deh, mak hak bujang. Saya muda lagi 30 lebih-lebih, anak 17-18 nikah dengan anak. Kadang-kadang mak dengan anak tu dia mau tengok tu sama ta ya. Tu kakakmu kan anak tu. Hai dak makku. Ya pesing berjanguk sikit kadang-kadang orang Tino tu tak ada sangat. Mak dia tu lebih pada anak lagi. Tu. Lepas tu jadi pada suatu malam dia kata, adik malam ni abang ni kalau hujan lebat, kalau jauh malam ke apa, tak kelik ni. Tak kelik ni. Lepas tu, abang tak saya kelik, dia kata. Lepas kita duduk rumah suku, duduk sore, tak sedap agak. Panggil Mi mari. Mi, mari tidur sini. Abang kata, ya tak saya kelik malam ni. Tak? Apa? Tak ada apa. Mi dia pun mari nak tidur ni. Lamai anak dia. Katakanlah malam tu sepupu buat makan rumah dia. Mu mari tolong aku nak buat makan Isyak ni. Orang tak ada ramai mana penolong ni. Pergi tolong dia. Mak dia mari tidur. Dia pergi tolong dia. Pukul 12 ada kelik lagi. Abang dia pukul 11 kelik. Jadi hak dia kata tak kelik tu, nya ada keadaan. Moga keadaan dia berubah lagi. Kita dah letak hati nak pergi situ, nak pergi sini, tak jadi. Kelik kan? Bawa kelik. Naik masuk rumah saat ni tu. Dalam rumah, tak ada buka pelita dia. Tak ada gerak dak lah. Pakai masuk tidur. Bawa kata tidur saat ni tu, datanglah syahwat lebih kurang orang baru ni. Duduk saat ni tu. Bawa kata, berlaku kanban lebih kurang. Jadi berlaku saat ni tu kata sudah mulai lepas kejut bunyi suara belah lain ni. Buka berita, kena mek kat mana mari tidur sini. Sudah dah lah. Dah tu. Kita nikah dengan anak dia. Tidur dengan mek dia. Pahala mana ni? Tak? Pahal nampak rupa tu dia. Tak ada belik. Tak ada belik apa dia. Tidur dengan mek. Orang Tino tak ada. Pahala mana ni? Hak ni orang panggil tercerai isteri kita. Hukum tu, tercerai isteri kita. Isteri kita ada terlucuk dengan kita. Pak kita nak nikah dengan mek boleh tak? Kalau kira mek dia berjanguk juga, duk muda lagi, pak boleh tak? Tak boleh tak? Sebab apa? Sebab dalam kaedah kata al-aqdu 'alal bin yuhramu 'alal wad-dukhul 'alal yuhramu 'alal bin. Al-'aqdu 'alal bin yuhramu 'alal Apabila kita akad nikah dengan anak, maka harailah mak jadi mahram kita. Sebab mahram ni dapat dekat mahram bil musaharah, mahram bin nasab, mahram bil radha'ah, mahram bil mautu'ah. Harai dengan sebab keturunan nasab, harai dengan sebab musaharah, ambil-ambil dengan kita, tok tua kita harai juga dengan kita. Maknanya tak bolehlah kita nak menikah dengan dia muka tok tua kita. Kita tak boleh nikah dengan ibu kita, tak boleh nikah dengan adik tina kita, dengan mak saudara kita. Orang panggil hak tu sakut paut dengan nasab kita, keturunan kita. Pas tak boleh nak nikah dengan tok tua kita kerana kita akad nikah dengan anak dia. Maka dia jadi tok tua kita. Mahram bil musaharah dia panggil. Lagi mahram bil radha'ah. Radha'ah dengan sebab kita menyusu dengan dia. Maka tak bolehlah kita nak nikah dengan dia, dengan anak dia. Kita nak nikah tak boleh. Perak. Pasal lagi mahram bil mautu'ah. Mahram bil mautu'ah dengan maknanya
Orang perempuan hak kita biasa roti dah, biasa jadi bini kita dah. Ya gini kah orang lain boleh anak dia dengan kita tak jatuh asmaya apa tulah juga. Sebab kita pernah dukhul mik dia. Faham tak? Maka di sini mahram dia panggil. Maka bila kita pergi dukhul mik dia, wa dukhul 'alal yuhramu 'alal bin. Bila kita pergi dukhul mik, kita pergi setubuh mik, haram anak dia dengan kita. Jadi terpecah kita. Bini kita tu pun terpecah dengan kita, tok tua kita pun tak boleh kita nak menikah dengan dia. Sebab apa? Sebab wati syubhat. Perak. Hak kau tadi anak syubhat hak kita bahas tadi tu lain, hak ni lain pula ni. Wati syubhat ni. Pak katakanlah mek lekat perut. Anak dia anak bangsa kepada siapa? Ni orang panggil wati syubhat. Dia ada iddah. Dia tak serupa zina. Kalau zina, air mani tak terhormat, tak terbilang. Bila tak terhormat, kita nak pergi menikah, nak pergi nikah ketika duk perut besar dah pun ya sah sebab air mani tak terhormat. Air mani tak bilang. Tapi hak ni syubhat, dia ada iddah. Bila ada iddah, dia ni siapa jadi wali dia, siapa jadi wali budak kalau budak ni tu baik sebab syarat ni dia bilah. Air mandi hak ni dia bilah. Maka isbat pada nasab dan isbat pada pesaka. Jadi siapa jadi wali budak ni kalau budak ni tu baik, misalnya perempuan besar sikit lagi, dia ni orang hal kat perut dengan dia tu. Menatu dia kalau kita kira. Anak menatu dia tu isbat pada nasab dan isbat pada pesaka. Perak. Tu dia. Tu ibu katakanlah dua beradik, Husna dengan Husni. Kita boleh Husna. Lepas tu kes supaya saat ni. Nah, abai tak saya kelik, panggil Husni mari. Husni, mari lambai aku tidur sini. Husni mari tidur. Husna tu baik gi tolong orang. Tolong tempat orang makan tu. Suami kelik masuk dalam kelambu, tak ada buka pelita. Nah, berlaku situ. Bawa kata sudah bunyi suara lah dia. Demo pun dah tidur galik. Bawa bunyi suara pak buka pak. Husni mu mari buat apa sini ni? Kok anda mu tidur sini? Kak suruh mari tidur dia kata. Kak pergi tolong orang tempat buat makan tu. Aku tidur ke? Siap dah lah. Sudah dah. Pahala mana ni? Hak kasanding al-aqdu 'alal bin yuhramu 'alal wa dukhul 'alal yuhramu 'alal bin. Apabila kita akad dengan anak, haram dengan mak. Apabila kita dukhul mak, haram anak. Perak pahak ni? Hak ning kita sah nikah dengan adik. Kakak ni kalau kita nak kita cerai adik mek kakak boleh tak? Boleh. Tapi weh habis iddah dia. Pas ni kita pergi dukhul dak ke? Bila dukhul boleh tak kita nak hipung? Tak boleh. Sebab la yajma' bainal ukhtain illa ma qad salaf. Tak boleh hipung dua. Nah, adik kakak saat itu mereka masa jahiliyah dulu. Masa dulu boleh hipung. Lah ni manakala turun ayat tu sudah nasah dah tu. Nah, sudah batal dah tu. Jadi nak hipung tak boleh. Nah, orang panggil masa dulu masa jahiliyah adalah Islam tak boleh hipung. Bila tak boleh hipung lah mana ni? Mandi duduk dalam adik ni. Kakak isteri kita. Dia tak boleh hipung. Bila tak boleh hipung, kena tunggu hak ni beranak baru boleh tidur dengan adik, boleh tidur dengan Husna. Tapi dia tak tercerai. Hak tu tak tercerai. Cuma nak tidur tak boleh. Nak tidur isteri kita nak tidur dengan dia. Tak boleh. Kena hak ni beranak dulu. Sebab dia nak hipung tak boleh. Bawa kata hak ni beranak kurang. Baru kita boleh tidur dengan isteri kita. Faham tak? Lepas tu anak hak ni, hak tu baik ni, isbat pada nasab dan isbat pada pesaka. Tu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tu nak banyak kata buku syubhat balah tu.
Nah, bukan mudah juga syubhat ni. Bukan mudah, benar berlaku tapi orang kita tak kecek. Orang kita tak kecek sebenarnya benar berlaku. Itu dia lah. Lebih kurang deh. Mudah-mudahan kita boleh tahu hukum ni kita turut cara-cara agama. Janganlah kita mudah-mudah dengan agama ni. Jadi agama ni berhajat sangatlah kepada kita ni tu menutup ti. Kalau kita tak menutup ti jadi rata. Nak jadi rata. Nasab tak tahu kata nasab siapa. Kau sekadar itulah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekelain tak ada. Kalau sekelain dia jadi zina. Dia jadi anak zina pula. Bila anak zina, dia bukan wali dah. Sebab anak zina, ia tidak ada wali dia, iaitu wali dia kena kepada sultan. As-sultan waliyyu man la waliyalah. Sultan jadi wali bagi mereka tidak ada wali. Dia tak boleh jadi wali. Sebab dia zina. Maka zina hukum dia haram. Dengan isteri dia boleh tidur apa tu lah. Perak. Mujur dia tanya. Mujur memang kita tanya. Nah, kalau sekelain lah mana? Sekelain tak boleh. Hak ni tak tahu. Kalau tak tahu dia jadi syubhat. Lepas tu isbat pada nasab dan isbat pada pesaka. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa ahsin bihi akhlaqana wa wasi' arzaqana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya arhamar rahimin.